وإليه النشور أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين ثم أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah hidupkan kita sesudah Allah matikan kita semalam. Dan dengan hidup kita pada hari ini, kita berbakti dengan kita memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua, kita memuliakan sama-sama kita manusia. Dan untuk itu saya ingin mendahulukan ucapan saya, tazkirah saya pagi ini dengan sekadar penghargaan terima kasih kepada yang dihormati Puan Hajah Muslimah, pengarah Tabung Haji Negeri Pahang, kepada Tuan Haji Hafizuddin, kepada pengarah, kepada semua pengurus-pengurus cawangan, dan kepada semua muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Mudah-mudahan dengan hubungan kita dengan Allah yang telah kita lakukan sebentar tadi, dan hubungan kita sama-sama manusia ini yang kita jaga sungguh-sungguh insya-Allah di Tabung Haji Negeri Pahang ni, itulah yang memungkinkan kita untuk masuk ke dalam syurga insya-Allah. Sebab kita risau, takut-takut ada orang dia baik sangat dengan Allah, dengan manusia dia problem. Ada orang dengan manusia sangat bagus, kerja luar biasa, kalau suruh kerja tu luar biasa, tapi semayangnya lintang pukang pun problem juga. Jadi kita harap kita nak jaga dua-dua. So untuk itu tuan-tuan dan puan sekalian, kita bersama-sama hari ini dalam K2PM Tabung Haji Negeri Pahang. Sebab apa? Inisiatifnya adalah, vision kita adalah kita nak meningkatkan hubungan kita dengan Allah. Dalam masa yang sama, kita nak cari balik apa-apa kekurangan sama-sama hubungan kita dengan manusia untuk kita perbaiki, supaya dua perkara ni, hablum minallah wa hablum minan nas, kita boleh jaga insya-Allah. Insya-Allah dunia akhirat kita akan dapat insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, apa khabar semuanya? Nampak semua senyap, insaf ni semua. Baru sembahyang subuh, belum start kuliah lagi. Tawaduk semuanya, masya-Allah. Saya Ustaz Syahrizan Daud, mewakili Najah bin Yusuf dan Berhad sama Ustaz Fauzi malam tadi. Dah start ice breaking, cuma separuh yang baru sampai semalam. So saya ucapkan ahlan wa sahlan kepada semua anggota Tabung Haji Negeri Pahang yang sudi meluangkan masa bersama-sama hari ini untuk kita berada dalam majlis ilmu kita di kursus kepimpinan profesional mukmin ataupun K2PM ini. Mudah-mudahan insya-Allah kita dapat manfaat sama-sama insya-Allah. Okey, tuan-tuan dan puan sekalian, pagi ni kita tak nak lama tazkirah kita, lebih kurang dalam setengah jam lebih sikit kita akan stop, sebab kita pun nak, sebab dalam kursus motivasi atau apa-apa kursus panjang tempoh kawalan pergerakan ni, ada beberapa SOP yang kita kena patuhi lah. Antaranya, kita tak duduk lama-lama dalam satu event. Dan yang keduanya, kita nak memulakan satu slot yang seterusnya, kita kena start awal sikit, sebab kita ada checklist nama, kita nak check suhu dan sebagainya. So kalau kita berhenti awal hari ni, pagi ni, harapnya kita boleh masuk awal sikit lah ke dewan tu. 8.30 tu kita start program, bukan 8.30 tu baru nak check suhu. So kita masuk awal sikit. So kita berhenti awal ni, dan kita boleh masuk awal ke dewan nanti insya-Allah. Untuk kita mulakan slot 8.30. So before 8.30, by 8 suku tu semua orang dah kena start masuk. Yang boleh tuan-tuan boleh insya-Allah. So pagi ni kita ringkas je, setengah jam lebih. Ke tuan-tuan lagi pendek lagi bagus. Nampak gaya macam tu. Okey. Memandangkan bila saya tengok majoriti yang pagi ni, saya rasalah saya tengok gaya-gaya semua ni, semua dah melebihi 40 tahun dah semua umur. Ada ke baru 25? Baru 30. Nampak pula dengar. Kan? Saya rasa majoriti kot. Saya rasa ada, mungkin ada 30 lebih, ada kot seorang dua. Majoriti saya rasa semuanya 40, ada yang 60, 90, ada 90, sandar dinding biasa. 80, 90. Okey.
Okey, memandangkan umur kita semua, saya tak kata tua tapi matang. Umur 40 ke atas ni digambarkan dengan kematangan. Sebab umur manusia ni dia ibarat satu topi yang ada sudu dia, kemudian naik atas, dia turun balik, dia akan mendatar balik. Topi orang pergi sawah tu. Umur 40, 50 ni umur kemuncak, umur kematangan. Nanti satu hari kita akan turun balik. Bila kita pasal umur, saudari tuan dan puan sekalian, kita nak bincang tentang ada apa dengan umur. Dan ni insya-Allah dalam setengah jam ni kita akan discuss sama-sama supaya kita boleh standby dengan umur yang kita ada ni. Apa yang kita target dengan umur kita, insya-Allah. Dalam satu hadis Nabi pernah sebut, atau kama qala Rasulullah, la yaruddul qada illa du'a wa la yazidul fil umri illa al bir. Tidak ada apa yang boleh menolak ketentuan Allah. Qada ni ketentuan, benda-benda yang Allah dah plan untuk kita. Dah ada dah, semua orang dah ada dah. Kejap lagi apa dia kena, kejap lagi apa, semua ada dah. Rezeki dia, umur dia, jodoh dia, semua. Qada ni ya Allah tentukan. Tapi kalau belum berlaku lagi, dia belum dipanggil qadar lagi. Tu qada dan qadar tu. Qadar tu bila berlaku dipanggil takdir kan? Tapi banyak lagi benda yang belum berlaku ni dipanggil qada. Kata Nabi, la yaruddul qada. Apa-apa yang Allah dah tentukan ni, tidak ada apa yang boleh nak menolak apa yang Allah dah qadakan ni. Illa doa, kecuali dengan doa. Oh, jadi maknanya kalau kita minta doa, mungkin boleh ubah qada? Boleh. Boleh ubah qada. Cuma kalau dari sudut perbincangan akidah dalam ilmu tauhid, qada ni ada dua jenis. Satu yang boleh diubah, dipanggil qada yang muallaq, yang tertakluk kepada sesuatu kan. Contoh macam umur, Tuhan bagi umur 30 tahun, umur dia Allah tentukan 30, tapi tertakluk juga kalau dia doa mungkin, atau ada kawan-kawan dia doa ni happy birthday setiap tahun tu, semoga panjang umur. Jadi dengan doa itu boleh ubah. Daripada 30 tu boleh ubah jadi 300. Macam tu. Semoga panjang umur, betul-betul panjang, tak mati-mati dia. Tak pencen satu hal lagi, tak mati. Tuan-tuan, maknanya ada qada yang boleh tertakluk, yang boleh diubah, tapi ada juga qada yang tak boleh diubah, mubram dipanggil. Qada yang ada tetap, doalah, buatlah apa pun, takkan boleh. Contoh ajal kita, bila dah ubahlah macam mana pun, tapi bila sampai masa dia takkan ubah dah. Kan? La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, dia takkan lewat sesaat, dia tak akan cepat sesaat, contoh. Atau apa-apalah ketentuan-ketentuan lain, contoh apa pun yang Allah dah memang dah confirm Allah nak bagi, banjir lah macam mana pun, contoh. Cerita pasal umur tuan-tuan, Nabi sebut dalam hadis tadi, tidak ada apa yang boleh menolak ketentuan Allah kecuali dengan doa. So gunakan the power of doa. Dengan doa yang kita boleh doa tu, kita minta hari-hari tu, gunakan kekuasaan kita untuk nak minta sungguh-sungguh dengan Allah. Kita yakin banyak ketentuan-ketentuan yang mungkin tak elok untuk kita, dengan sebab kita doa, Tuhan bagi yang elok. Kita minta semua benda ni. Dan Nabi sebut di hujung hadis, wala yazidul fil umri, dan tidaklah bertambah umur illal bir, melainkan bertambah umur tu dalam kebaikan. Berarti makin berumur, makin berusia kita, sepatutnya kita semakin baik daripada sebelum ni, daripada semalam, daripada tahun lepas, daripada 20 tahun dulu. Sepatutnya makin berumur makin baik. Saya nak tanya soalan ni kepada tuan-tuan dan puan-puan semua, jujur, tuan-tuan rasalah dengan umur sekarang ni, tuan-tuan makin elok ke makin pelik? Makin elok kan? Ni semayang subuh makin baik ke, atau dulu semayang subuh lagi bagus? Sekarang nak bangun subuh pun kami susah tak? Dulu saya pukul 4 pagi dah bangun. Macam mana agak-agak? Dari sudut aurat, dari sudut pergaulan, dari sudut percakapan, dari sudut mata, duk tengok benda-benda. Umur bila makin berumur makin elok ke makin kurang asam? Ni. Okay? So kita jawablah. Kita jawab sendiri. Sebab sepatutnya wala yazidul fil umri, dan tidak tambah umur melainkan tambah baik. Justru sesedari sekalian, bila kita bincang pasal umur, tambah pula tuan-tuan dan perempuan semua dah umur 40 tahun ke atas, majoritinya. So kita nak bincang pagi ni tentang apa yang kita nak buat bila kita dah berusia matang, 40, kita lagi yang dah semakin berusia, yang dah masuk pula nak sampai 60, 70, yang dalam hadis Nabi sebut umur umat aku
ma baina sittin wa sab'in. Umur umat aku antara 60 ke 70. Itu dah kira hujung lah. Tapi ni waktu kemuncak 40, 45 ni, bawah 50 ni waktu kemuncak kita untuk kita nak tengok. Sepatutnya kalau ada benda yang tertinggal, kita kena kejar sekarang. Dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ahqaf ayat 15, Allah pernah cerita pasal umur. Orang putih pernah cerita pasal umur. Orang putih kata life begin at 40. Hidup itu bermula pada umur 40. Pernah dengar tak perasa barat tu? Mana sebelum 40 kita enjoy dulu. Ya ke maksudnya enjoy? Tak, bukan maksudnya enjoy. Life begin at 40 tu maksudnya ramai orang di kelang kabut sebelum 40. Anak kecil lagi, kerja duk tercari-cari lagi, rumah menyewa sana, bulang sana sini. Sepatutnya bila dah umur 40 dia dah settle down. Bila 40 ni biasanya anak pun dah kira besar lah, dah masuk sekolah menengah ke mungkin at least, atau ada yang dah 40 lebih mungkin dah masuk universiti kan. Kalau dah umur dah 50 anak mungkin dah start kerja. Maknanya dia dah settle down dah. Dia tak ada nak tercari-cari, sepatutnya dia dah tetap. Jadi life begin at 40. Tambah pula kalau orang Islam, life begin at 40 ni amalnya apa semua tu dah kena konsisten dah. Tak ada nak kena malas-malas lagi, tak ada dah. Nak tinggal-tinggal benda baik, amal soleh tinggal, tak ada. Maksiat masih buat, tak ada dah. Dia dah settle down. Dia dah stabil, dia dah matang, dia dah cukup dah, tinggal tak nak plan-plan atau baru nak cari, tak ada. Dia dah start firm dan dia dah start konsisten. Sepatutnya life begin at 40 ni, umur 40 ni. Tuan-tuan percaya tak dengan umur 40 ni dia orang kadang-kadang orang sebut dia penentu kepada kehidupan kita. Kalau 40 tak settle, ada banyaklah masalah. Tuan-tuan percaya tak benda tu? Tuan-tuan ni angguk tak, gelim tak? Susah cakap dengan orang insaf, tawaduk, khusyuk sangat. Okey. Tak kisahlah kita percaya tak percaya, cuba kita tengok Nabi SAW diutuskan menjadi Rasul ketika umur 40 tahun. Angka 40 ni. Nabi Musa AS pernah naik ke Bukit Tursina. Dia tinggalkan kaumnya Bani Israel yang beratus ribu orang dekat kawasan Tursina tu. Dia pergi naik, duduk atas Bukit Tursina tu selama 40 hari 40 malam untuk nak ambil kitab Taurat. Angka 40 juga. Nabi Ibrahim AS dicampak oleh Namrus dan kerajaannya dalam api yang besar. Ada riwayat menyatakan duduklah api tu 40 hari. Nabi Yunus AS ada riwayat menyatakan duduk dalam perut ikan nun, ikan lebih besar daripada ikan paus tu 40 hari 40 malam. Apa lagi angka 40? Penciptaan manusia. Kalau kita tengok dalam Al-Quran cerita pasal penciptaan manusia daripada Siti Airmani, setelah 40 hari dia menjadi segumpal darah. Selepas 40 hari jadi seketul daging. Setelah 40 hari daging membaluti tulang, ditiupkan roh. Angka 40 cukup 120 hari 4 bulan ditiupkan roh. 40 juga. Sebenarnya angka 40 ni dia ada sinonim dengan kehidupan sosial kita. Dia dipanggil kematangan. Imam Nawawi pernah buat kitab hadis 40. Jadi 40 ni dia tak sikit dan tak banyak sangat. Dia tengah-tengah. Tu maksud 40 ni. Dia tak banyak sangat, dia tak sikit sangat, dia cantik angka 40 ni. Dan jangan terkejut, dalam Al-Quran juga pernah sebut umur pasal 40 tahun. Menerusi suratul Ahqaf ayat 15. Ayat tu panjang ayat tu. Allah sebut tentang manusia lah. Allah ingatkan kita manusia, anak-anak hari ni, supaya sentiasa menghormati, memuliakan mak dan ayah. Dalam ayat tu terutamanya maknya yang telah mengandungkan dia, melahirkan dia, menyusukan dia selama 30 bulan. Allah sebut 30 bulan. 30 bulan ni berarti mengandung 9 bulan, kemudiannya menyusu kan? Menyusu 2 tahun lah, 24 bulan. Jadi Allah sebut salasuna syahra, 30 tahun. Mengandung 6 bulan minimum. 6 bulan minimum mengandung. 9 bulan tu maksimum lah. 6 bulan minimum tempoh mengandung. Sebab biasa siapa yang
lahir ataupun keluar anak sebelum 6 bulan takkan hidup lah. Tapi kalau 6 bulan ke atas ada possibility hidup. Okey. 6 bulan mengandung, menyusu maksimum 2 tahun 24 bulan jadi 30 bulan Allah sebut. Sebab tu hormati mak ayah. Di pertengahan ayat sampai hujung ayat 15 surah Al-Ahqaf Allah cerita pasal umur. Allah cerita apa? Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Di tengah-tengah ayat sampai hujung tu, ayat 15 surah Al-Ahqaf, Allah bagi tahu ayat awal tadi Allah cerita anak-anak tolonglah ingat, ya, tolong hormati mak ayah apa semua ni, terutamanya mak yang telah susah payah mengandung, lahir, menyusukan semua sehingga 30 bulan, hatta sehinggalah anak yang tak tahu apa-apa, yang lemah, yang tak tahu apa-apa duk menangis siang malam, lepas tu start bergolek, start merangkak, start boleh berjalan, seronok-seronok manjat semua. Apabila menjangkau asyuddah, dia start boleh berfikir dengan matang, dia start ada kekuatan fizikal. Hatta idza balagha asyuddah, bila dia sampai kematangan, boleh berfikir, boleh buat keputusan, boleh bertindak sendiri semua. Wa balagha 40 sanah, dan apabila anak-anak yang tak tahu apa-apa tadi dia mencapai usia 40 tahun, Allah sebut. Wa balagha 40 sanah qal, berkatalah anak-anak yang berumur 40 tahun, kita sepatutnya kena berkata ni maksudnya kita kena minta dengan Allah. Allah dah bagi skrip ni, kita tak payah susah nak kena reka-reka, tak payah. Allah dah bagi skrip ni, sepatutnya orang yang berumur 40 tahun dia kena cakap benda ni, maksudnya dia kena minta benda ni, maksudnya dia kena ada, dia kena dapat benda ni. Kalau dia tak dapat benda ni, problem bagi dia. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Ada 3-4 benda yang kita kena minta menerusi skrip ni. Dia seolah satu doa sebenarnya. Allah bagi skrip doa ni, kamu minta balik. Ni aku dah bagi dah ni. Nak reka pun boleh. Benda-benda lain minta, benda-benda yang kita minta selama nak beli kereta semua tu kan, boleh, tak masalah. Tapi ada beberapa benda yang Allah dah tinggalkan. Allah dah scripted, yang dipanggil doa yang maksur, iaitu doa-doa yang datang daripada Allah. Itu doa yang maksur. Ada doa yang warid. Warid ni maksudnya doa yang datang daripada Rasulullah SAW dalam hadis Nabi. Doa-doa yang macam ni sangat powerful berbanding doa yang kita reka sendiri, walaupun tak salah doa yang kita reka tu. Astajib lakum, Allah tetap akan makbulkan juga. Cuma ni kalau kita guna doa-doa ni. So di hujung ayat 15 ini, kalau kita boleh minta, sebab Allah siapkan dan Allah suruh kita minta benda ni, bermaksud Allah nak kita ada benda ni. Kalau tak ada, problem. Rabbi, apa yang sepatutnya orang berumur 40 tahun kena cakap, kena minta? Rabbi auzi'ni, wahai Tuhan, ilhamkan aku, dorongkan aku. Ya Allah, mudahkan aku, ya Allah. Auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Ya Allah, dorongkan aku, mudahkan aku. Ya Allah, please mudahkan aku supaya aku ni boleh jadi hamba-Mu yang bersyukur terhadap nikmat yang telah Kau berikan kepada aku dan kepada mak ayah aku. Ya Allah, aku dah umur 40 ni, dah pun 45, 50. Ya Allah, tolong mudahkan aku jadi orang bersyukur. Nikmat Kau bagi banyak. Soalannya macam tu lah. Sebab kita dah umur 40, 45 tuan. Tuan-tuan dengan tabung haji saja dah berapa banyak nikmat Kau dapat. Contohlah, walaupun letih kerja siang malam semua, faham, tapi sedar tak kita dah ada nikmat-nikmat macam-macam tu, dengan panelnya, dengan macam-macam benda. Tak payah cakap lagi, haji pun free kan. Orang sabar nak pergi haji, kita tak sabar nak balik. Apa yang kat 2-3 bulan, 4 bulan duduk. Tahun ni tak ada kan. InsyaAllah tahun depan harapnya ada lah. Macam mana tahun depan, okey agak-agak? InsyaAllah dah rindu dah dengan Kaabah tu. Saya tengok muka tuan-tuan, saya teringat Kaabah.
Nak pakai baju hitam, nampak kiswah Kaabah. Tuan-tuan, kita nak jadi orang yang bersyukur. Maknanya bila dah matang usia ni, sepatutnya kita mudah jadi orang bersyukur. Secara mudahnya, nikmat banyak dah dapat. Mana macam-macam dah kita dah dapat. Kalau hari ni kita tengok orang muda, umur belasan tahun, umur 20-an, dia baru nak start untuk nak ni benda ni. Kita boleh tengok benda tu, aku dah lalui benda ni, aku dah lalui dah. Jadi kita dah malas nak buat benda tu. Tak heran sangat. Itu maksudnya jadi orang yang bersyukur tu. Dia dah syukur ni, dia dah rasa okey dah dengan apa yang dia ada ni. Itu maksud syukur. Mudah cerita tuan-tuan, nak lebih spesifik bila cerita pasal syukur ni, tengok apa yang Dr. Yusuf Al-Qaradawi sebut. Tengok 3 benda. Paling mudah tengok 3 benda ni. Kalau kita nak cek, saya nak cek diri saya, tuan-tuan nak cek diri tuan-tuan, perempuan semua, kita nak cek kita ni orang bersyukur tidak, tengok 3 benda. Yang pertama, dia kena nampak, dia kena rasa, dia kena perasan apa yang dia ada sekarang. Ini nombor 1. Bukan apa yang dia belum ada. Dia kena nampak, dia kena tengok apa yang dia ada sekarang. Jangan tengok apa yang orang lain ada, tengok apa yang dia ada. Itu orang bersyukur. Bukanlah berarti tak boleh tengok langsung benda yang akan datang. Boleh. Itu cerita tajuk lain. Itu cerita macam mana nak meningkatkan kemampuan diri, nak meningkatkan kejayaan. Kena tengok orang, apa yang kita belum ada, tengok apa yang orang lain ada. Itu betul. Itu pun betul juga. Kan, kita nak lebih berjaya, kena tengoklah orang yang berjaya daripada kita. Malas aku nak tengok orang, aku dah okey dah ni. Itu tak boleh. Itu kita akan jadi lemah. Kita tidak mahu improve. Kita nak tengok apa yang kita ada je. Okey dah ni, apa yang aku ada sembahyang subuh aku 7, ada orang sembahyang subuh pun tak. Dia nak nampak apa yang dia ada, dia nak compare apa yang orang lain tak ada. Susah juga macam tu. Okey lah ni saya, okey lah Tuan Haji duduk kaunter apa semua, okey lah tu. Orang kerja pun tak ada. Dia malah nak improve lah diri dia. Kerjanya pagi-pagi punch card, duduk kaunter, habis makan, sembang, buat kerja, sambung balik, petang balik. Dia tak nak tengok orang yang lebih hebat daripada dia, yang naik pangkat ke apa, dia malas tengok. Tak boleh lah. Itu cerita lain. Cuma kalau bab syukur, memang kena tengok apa yang dia ada. Tak payah tengok orang, tak payah tengok apa yang dia belum ada. Tak payah. Kalau kita sibuk fikir apa yang kita belum dapat, yang kita belum ada, kita belum dapat, dan kita compare, banding pula dengan apa yang orang lain dah dapat, kita susah nak jadi orang bersyukur. Kita komplain banyak, kenapa aku tak dapat, kenapa aku tak dapat. Kita komplain. Sedangkan kita dah dapat macam-macam ni. Orang yang bersyukur, kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi, dia akan nampak, dia akan mudah perasan, dia realize, orang putih kata, apa yang dia ada sekarang. Okey? Dan jangan tengok orang yang ada lebih daripada dia, tengok orang yang tak ada apa yang dia ada. Dia akan jadi syukur. Contoh kalau dia sakit sekarang ni, tengok orang sihat, dia stres lah. So, untuk jadi orang bersyukur tu, dia tengok orang yang sakit lagi teruk daripada dia. At least, okey lah aku sekurang-kurangnya masih boleh duduk. Ada orang tu dah 4 bulan terbaring tak boleh bangun-bangun, pakai pampers pula. Aku baru demam 3-4 hari. Syukur pun kena sakit pun kena syukur juga. Syukur, kena syukur. Allah bagi sakit tu ada sebab lah. Nak kafarah ke, nak bagi kita stop daripada buat maksiat ke, Allah bagi kita sakit, dan syukur dengan sakit tu. Bukanlah seronok pula, happy pula sakit, tak. Tuan-tuan, tuan-tuan faham tak faham aku cakap apa pagi ni? Macam bekuk kerut dahi semua ni. Okey. Syukur kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi, tengok apa yang kita ada. Cuba tuan-tuan fikir sekejap, apa yang kita ada sekarang ni? Kita ada pasangan, suami. Cuba bayang muka isteri sekarang ni sekejap. Cuba bayang sekejap. Kena tengok apa yang kita ada, kena nampak apa yang kita ada. Ada anak, ada kenderaan, ada kerja, ada kesihatan. Cuba listkan apa yang kita ada. Dalam rumah apa yang kita ada, kereta. Okey. Cuba tengok pula kereta yang kita ada sekarang dengan kereta dulu-dulu, yang mula-mula kereta yang mula start kita beli dulu, second hand tu, ataupun zaman motor dulu yang pernah menolak, bawa bila minyak habis menolak tepi jalan, hujan kena berhenti bawa jantas. Cuba ingat benda tu. Apa yang kita ada sekarang berbanding dulu. Akhirnya kita akan rasa syukur tu. Yang kedua, kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi, dia kena rasa, lepas dia nampak, lepas dia perasan apa yang dia ada, dia kena rasa apa yang dia ada tu ada value. Value ni nilai, manfaat.
Walaupun mungkin kadang-kadang apa yang dia ada tu tak ada price, tak ada harga. Kita kena beza antara value dengan price, antara nilai dengan harga. Kita kena beza, tuan-tuan. Sebab tak semua barang yang murah tak bernilai. Dan kita pula jangan sibukkan diri kita, na'udzubillah min zalik, jangan kita sibukkan diri kita dengan benda yang asyik berharga saja, yang branded, yang berjenama saja. Pada kita itulah yang paling bernilai pada kita. Dia memang berharga, dia memang berjenama, berhargalah, mahal lah, tuan-tuan. Tapi tak mesti kadang-kadang yang berharga itu bernilai. Kadang-kadang dia boleh merosakkan kita. Contoh handphone kita. Kita beli handphone paling canggih, tapi dengan handphone tu menjauhkan kita dengan anak-anak. So di mana nilai handphone tu? Sekadar boleh bercakap. Tuan-tuan puan sekalian, kita kena rasa apa yang kita ada tu ada nilai. Kita ada suami sebagai contoh. Kalau kita boleh bayar muka suami tu sakit hati. Okey? Sebab kita duk nampak dia tak ada nilai. Aku tertipu. Tapi kita nak jadi orang bersyukur, dia kena nampak sisi positifnya. Dia kena nampak nilainya. Teruk-teruk suami aku, kalau paip rosak kat rumah, dia juga repair. Tentu. Mungkin tidur berdengkur. Sakit hati, tidur berdengkur, kuat. Kita jadi susah nak tidur sebab kalau tidur dengan dia. Tapi at least bila ada barang berat-berat kat rumah, apa ke benda ke, dia juga yang buat. Jadi itu dipanggil nilai. Kita nampak sisi baik. Baru kita rasa apa yang kita ada tu best. Memang kita takkan mampu sempurna nak dapat semua benda yang perfect. Kita tak akan dapat. Kita pun tak perfect. So jangan nak expect lebih. Kita nak harapkan isteri kita semua benda yang kita duk bayang sebelum kahwin dulu. Lepas kahwin tak dapat semua benda tu. Tapi ada banyak benda-benda yang kita mesti dapat. Itu maksud nilai yang kita kena rasa. Anak-anak sebagai contoh, kita masuk di sekolah, tuition lah, apa semua benda ni, habis duit macam-macam dah. Kan? Ambil SPM, fail SPM. Kita rasa menyusahkan hidup. Kita rasa dengan malu lagi, dengan apa lagi, kita malu dengan kawan anak tak lulus SPM. Jadi kita masuk ke universiti pun dah malas berhabis duit. Kau memang tak jadi apa kau ni. Kan? Kita jadi macam tak ada nilai. Rupanya tak. Cuba cari sisi positif dia. Rupanya anak yang tak perlu periksa ni lah, yang tak pergi universiti, yang kerja tak bagus, kerja biasa-biasa, rupanya Tuhan nak dia tu. Apa nilainya? Rupanya supaya dia dekat dengan kita. Yang kerja, yang masuk universiti, jadi doktor, jadi apa, dah duduk jauh pula dengan kita. Rupanya yang kita rasa yang tak menjadi itulah rupanya supaya Tuhan nak dia tu duduk dekat dengan kita. Dia kerja pun kerja biasa-biasa dekat dengan rumah. Akhirnya dia yang jaga kita rupanya. Doktor tu jaga orang, jaga pesakit. Memanglah dia bagus juga, tapi dia tak dapat nak spend time lama dengan kita. Tapi yang sakit apa semua, yang kita nak beli apa, yang nak apa-apa dia yang siapa yang beli ni, yang doktor tu ke tak. Yang ni lah yang kita rasa tak guna tadi tu. Rupanya itu rupanya ada nilai dia. Kita nak berulang alik nanti dah berumur, nanti berulang alik hospital, na'udzubillah. Siapa yang duk bawa kita? Mungkin yang ni. Tu nilai kita kata. So sama juga dalam tabung haji, sama juga. Kita kena bersyukur dengan tabung haji. Kita rasa apa tabung haji itu, inilah apa management. Tapi ada banyak sisi-sisi lain kita dah dapat selama ni. Nilai. Okey, kita kena rasa setiap apa yang kita ada hari ni, kita kena rasa. Cuba tuan-tuan buka store rumah tuan-tuan. Buka satu pintu tu, yang buka pun takut masa nak buka tu kan. Buka tu dengan bunyi takut. Tengok barang-barang tu. Pada kita barang ni semua. Cuba tuan-tuan keluarkan barang tu, letak kat, contohlah kat masjid ke, buat orang kata apa, garage sale ataupun kabut sale ke apa ke. Yang duit tu masuk ke dana masjid contoh. Orang datang beli barang-barang yang dah 3-4 tahun duduk dalam store kita, yang kita rasa dah aku ada banyak benda yang aku boleh beli baru. Yang ini mungkin tak ada guna dah kot. Tak ada guna tu berarti tak ada nilai. Tapi bila kita letak kat kabut ataupun dekat taman yang besar, orang beli barang-barang bundle second hand, tuan. Ada orang tengok barang kita yang 3-4 tahun dalam store tu. Dia jumpa barang ni, orang excited dia, tuan. Dia dah cari lama dah barang ni, sebab kat kedai dah tak jual lah barang ni. Tu dia panggil nilai. Kita kena rasa apa yang kita ada. Sebenarnya ada banyak sisi positifnya kita. Walaupun kita mengaku juga kita ada kekurangan. Setiap kita ada kekurangan. Bila kita fikir kekurangan, kita akan sakit hati.
Yang kita bergaduh, salah faham dengan suami ke dengan isteri ke, memang kalau fikir, kalau backdated pula, kalau kait pula yang dulu-dulu pun lagi, lagi membara. Tapi kalau sakit hati macam mana pun dia, pejam mata sekejap, relax sekejap, cuba tengok apa benda baik yang dia buat kat aku. Saya sakit hati pun, baju aku dia juga basuh, contoh. Akhirnya kita rasa, aku kena syukur dengan isteri aku. Ini maksudnya, kita kena syukur, kita kena nampak apa yang kita ada, kita kena rasa apa yang kita ada tu ada nilai. Dan yang ketiga, kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi, kita kena kenal siapa yang bagi apa yang kita ada ni. Siapa yang bagi? Allah bagi. Itu skala lebih besar lah, bawah sikit daripada Allah tu manusia-manusia. Tuan Haji Hafiz ni malaikat bagi, lain macam. Memang semua datang daripada Allah melalui manusia. So appreciate, hargai manusia. Terima kasih dengan manusia juga. Terima kasih dengan Allah, bersyukur dengan Allah, terima kasih dengan manusia. Tuan-tuan, apa yang kita ada, tahap kita hari ni tuan, bukan kerana kita. Ramai sekeliling kita menjadi sebab kita jadi tahap hari ni. Kalau tuan-tuan seorang peniaga restoran yang berjaya, ada 3-4 cawangan, tuan-tuan tak akan berjaya kalau tak ada manusia datang makan kedai tuan-tuan. Tuan-tuan terima kasih dengan pelanggan, jangan sombong sangat. So appreciate manusia. Kita kena nampak, kena kenal siapa yang bagi apa yang kita ada hari ni. Tuan-tuan dah dapat kerja tabung haji, cuba ingat bila siapa yang interview tuan-tuan. Tuan-tuan jaga tak hubungan dengan dia sekarang? Kalau tak kerana, memanglah cuma terletak daripada Allah, tapi kalau tak kerana dia yang interview 3-4 orang ni, aku tak akan dapat kerja aku sekarang hari ni, yang aku dah boleh pergi haji, anak-anak aku dah besar dengan duit gaji yang aku dah. Cuba fikir benda tu. Kita kena kenal balik siapa yang bagi apa yang kita ada hari ni. Kita ada isteri, kalau sakit hati macam mana pun, dia cuba ingat balik dulu masa kereta rosak, mula kerja dulu, siapa yang top up duit untuk repair kereta sama-sama. Cuba, hari ni mungkin kita komplain dengan isteri, semua benda kita bayar. Cuba ingat balik mula kahwin, peti sejuk tak ada, duit dia beli peti sejuk. Contoh, hargai orang sekeliling kita. Kita kena kenal siapa yang bagi. Tuan-tuan, kalau kita tak perasan muka-muka ni, kita mungkin boleh hargai, tapi dia tak 100%. Tapi kalau kita boleh perasan, boleh bayar muka-muka siapa yang bagi, dia lain, tuan-tuan. Contohlah, tuan-tuan dapat satu mineral water daripada hotel ni. Mineral water dia tulis apa kata tulis? Lanjut ke apa ke? Air mineral. Okey, air rasa air kosong tu lah dalam botol tu. Tuan-tuan pun tak tahu, hotel siapa hotel tu kita tak tahu, kan? Yang kita nampak pekerja lah yang hantar kat bilik kita, tu je lah. Tapi tuan-tuan, air tu, kalau tuan-tuan kenal siapa yang bagi, contoh yang bagi tu yang di-Pertuan Agong, air yang sama, rasa sama, tapi ada cop Istana Negara kat situ, kan? Yang tuan-tuan nampak pula yang buka pipe tu Agong, dia yang masukkan dalam botol, dia tutup, dia cop, lepas tu dibagi tuan-tuan air tu. Tuan rasa apa? Rasa tawar lah juga air tu, kan? Tapi rasa apa? Rasa mau kita gantung botol tu depan rumah, lepas tu ni Agong bagi. Lain, tuan-tuan, bila kita kenal figure tu. Jadi begitulah, begitu. Kita balik rumah, tiba-tiba nampak ada buah sangkut dekat pagar kita tak tahu siapa bagi. Tapi kita tahulah orang bagi. Tak adalah kita tak makan pula buah tu sebab aku tak tahu siapa bagi, aku tak makan. Tak, itu consider milik kita lah bila dah orang sangkut ke pagar kita. Indirectly-nya kita yakin itu kita punya lah. Baik kita tak tahu siapa. Tapi lepas beberapa hari tu baru kita tahu rupanya yang bagi tu siapa? Jiran yang kita tak suka tu. Yang kita sakit hati tengok kereta dia, sakit hati tengok kucing dia. Rupanya dia yang bagi. Apa kita rasa? Dalam keadaan aku duduk sakit hati dengan dia tu, dia baik. Dia rasa lain. Dia rasa. Kita kena kenal siapa yang bagi. Sebab kalau tak kenal tu problem. Tuan tengah bawa kereta, tiba-tiba bunyi orang horn daripada belakang. Sakit hati tak? Aku tak salah apa-apa, tiba orang horn, pin. Kan? Kalau saya rasa hot jugalah. Tahu pula kalau pin tu lama lagi lah hot, kan? Tapi dia pin tu mula sakit hati, terkejut, apa hal ni, kan? Tiba-tiba dia pun lentas. Tengok-tengok bini sendiri. Contoh.
Ataupun bos Puan Hajam Salimah, tiba yang orang kita balik kenal kereta depan tu kereta kita kan? Kita rasa nak marah ni, tiba-tiba siapa pula berani horn aku, tiba-tiba tak lah, tu angkat tangan, terus tiba jadi soleh, buat pengarah lalu kan, contoh. So bila kenal tu lain-lain kenal ni. Kenapa Allahyarham Tan Sri Ramli dia buat cerita masa-masa manis? Tengok tak cerita tu, masa-masa manis? Kau tuan-tuan memang tak ada TV kat rumah? Tak ada kan? Memang baca Quran je hari-hari Allah, Masya Allah. Cerita masa-masa manis yang dia bergaduh dengan jiran sebelah tu, ingat tak? Kan aku seorang tengok TV ni. Yang dia mengamuk tak habis dah, bunyi sikit je orang sebelah, ingat rumah ni bapak aku bayar sewa, ingat tak? Tak habis bergaduh dengan jiran sebelah dia. Sebab apa? Sebab dia tak kenal. Dia tak kenal jiran dia tu. Last sekali ingat tak yang dia panjat dinding tu? Dia susul kursi, dia panjat dinding tu, dia tengok rupanya lah makwa sendiri. Cikgu tu kan, apa nama? Apa tu ni? Cikgu masak-masak tu cerita lain lah. Confident lah. Apa nama cikgu tu? Bukan cikgu lah. Cikgu masak. Cikgu Murni betul lah. Saya pula yang ni tak yakin. Okey. Alantak dia lah, yang penting cerita tu lah. Dia panjat-panjat tu, daripada dia nak marah ke muncak nak marah, tengok-tengok lah makwa sendiri yang duduk selama ni duduk berdating tu kat tepi tasik mana, rupanya makwa sendiri. Terus dia turun, buka almari, ambil tukul, terus dia kopaknya dinding, kahwin terus. Sebab kenalnya asal. Tuan-tuan, hidup bersyukur ni kena kenal orang, kena kenal, hargai orang. Ini konsep syukur. Orang yang berumur 40 tuan, dia kena ada benda ni. Dia dah malas dah fikir tengok orang, oi aku, kenapa dia ni dapat aku tak dapat. Jangan fikir apa yang dia belum dapat sangat tu. Cukuplah dengan apa yang kita dapat ni, benar cukup dah. Dah lah, macam-macam benda dah kita dah dapat selama ni. So tak payah sibuk sangat bila tengok orang dapat, tak jadi nak aku nak tukar handphone. Orang tu tukar perabot, tak jadi nak. Umur 40, 50 tak payah dah. Sebab ada banyak benda lain yang dia nak kena guna duit dia apa semua tu. Semua tu untuk akhirat. Dia kena lebih dah yang tu. Lepas tu masuk konsep syukur. Dia dah rasa cukup. Daripada syukur tu dia rasa cukup dengan apa yang dia ada. Timbulnya satu sifat namanya qanaah. Merasa cukup dengan apa yang ada. Maka sebab tu kena perah betul-betul hidup kita ni. Bila menjangkau umur 40, 45 ni dah kena stabil lah. Tak nak rushing-rushing sana sini. Sepatutnya. Okey. Apatah lagi dalam bab amalan, lagilah ni memang kena stabil time ni. Pertama syukur tuan-tuan. Dalam doa itu kita nak minta, ya Allah mudahkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang bersyukur terhadap nikmat yang telah Kau berikan kepada aku dan juga mak ayah aku. Tuan cara aku dapat, ya Allah. Cuba fikir balik apa yang kita dapat, nikmat-nikmat. Cuba bayang kereta kita sekarang dengan kereta kita dulu yang wiper hidup sebelah tu, yang aircon pun ada tak ada, yang tingkap je ni kena pusing tombol. Pernah tak mengalami zaman hujan lebat, kita puncak cepat, pusing tombol tercabut pula tombol, nak kena angkat cermin. Hari ni semua canggih tu. Tapi kalau tengok kereta orang lain yang lagi canggih kan, klik mata je naik kan. Aku nak ada kereta macam ni, tak payahlah. Tak payah, cukup apa yang ada tu, banyak lah. Itu maksud syukur. Nombor 2 tu tuan, apa yang kita nak kena ada. Lepas pada nombor 1 Allah sebut tu, yang kedua wa an a'mala salihan tardah. Nombor 2 yang kita nak kena ada bila umur 40 ni, sepatutnya kita kena minta dengan Allah, ya Allah bantu aku supaya aku boleh buat amal soleh. Wa an a'mala salihan, supaya aku boleh buat banyak amal soleh tardah, yang engkau redai. Buat amal baik dan Tuhan redha. Maksudnya apa? Ada 2 benda. Pertama, nak buat amal banyak. Siapa yang banyak buat maksiat, ada problem lah. Ataupun buat amal tapi sikit, problem juga. So nak buat amal banyak. Yang kedua yang kita nak kena target bila dah berumur ni, apa benda saja benda baik yang kita buat, make sure kita buat dalam keadaan Tuhan redha. Takut juga kita buat baik sedekah tapi punya Tuhan murka dengan kita sedekah. Sebab sibuk.
duk pamer sedekah tak habis-habis. Memanglah boleh tunjuk sedekah tu. Tapi Tuhan tak suruh tunjuk sangat. Tuhan kata boleh tunjuk, tapi kalau sembunyikan tu lebih baik. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairul lakum, itu lebih baik. But sometimes kadang-kadang memanglah tunjuk tu bagus, boleh encourage orang, boleh orang boleh buat, boleh mendorong orang lain untuk buat, untuk tiru, sedekah semua. Yang kedua, kenapa boleh tunjuk sedekah? Sebab untuk nak buktikan kepada pembayar-pembayar zakat ke apa ke, ataupun orang yang bagi duit dekat kita, memang kita salurkan duit kepada asnaf. Oh, jadi boleh buktikan. Betul. Tapi bila Tuhan suruh sembunyikan lebih baik, mesti ada sebab. Tak mana pula keikhlasan dan sebagainya. Takut nanti mungkin masa bagi ikhlas, tapi bila orang puji sangat, nanti takut hilang keikhlasan. Yang kedua, kenapa sembunyikan tu lebih baik? Supaya menjaga air muka orang yang menerima. Malu yang terima duit ni. Walaupun dia nak duit tu, dia nak bantuan, tapi malu muka dia. Tambah pula kalau rumah dia bersepah lagi lah, kita tayang semua benda-benda yang tak elok. Dia ada perasaan. Sebab tu sembunyikan. Sebab tu kadang-kadang buat amal soleh ni, kalau tengok, aku buat tu hari redha tak? Kita semayang ni. Tu hari redha tak semayang aku? Jadi kalau nak dapat redha, make sure lah semayang tu betul, semayang tu khusyuk, kita faham apa yang kita baca. Sebab ramai je juga semayang, tapi dia semayang sebab dia nak orang tahu dia semayang. Mungkin contoh, bila pak mertua datang rumah, kita semayang, kita memang jenis orang semayang. Tapi bila pak mertua datang, lain sikit cara semayang dia, kan? Jadi redha tu hari redha tak? Yang kita semayang biasa baca qul huwallah aja, bila pak mertua datang surah Al-Baqarah terus. Kan rakaat pertama, rakaat kedua panjang betul, pak mertua menangis, pak mertua belakang dapat menantu macam tu. Walaupun surah Baqarah kita dah ke mana-mana pergi campur ayat sana sini, pak mertua bukan tahu. Dia pun jenis qul huwallah juga. Oh, kita semayang tu nampak semayang, tapi tu hari redha tak tu? Kena fikir tu. Maknanya apa okey lah start semayang, sebab berbanding dulu tak semayang. Okey, sebab sekarang ni Tuhan nak bukan sekadar boleh buat amal soleh, tapi boleh Tuhan redha apa yang amal soleh yang kita buat. So indirectly maksiat confirm tak buat, dah buat banyak amal soleh dan Tuhan redha. So bila kita dah berumur sekarang ni, wa an a'mala salihan tardah, ni nombor 2 yang kita nak kena minta, dan kita nak kena dapat benda ni. Apa saja amal soleh kita buat, sedekah ke apa ke, semua asal nampak peluang buat baik kita buat, dan pastikan apa saja yang kita buat Tuhan redha. Cari keredaan Allah pada setiap apa saja yang kita buat, dalam pekerjaan, dengan jiran, ketika memandu, ketika bercakap, ketika berpakaian, ketika makan, apa saja kehidupan kita. Ibadat-ibadat ritual ataupun ibadat yang bukan ritual. Ibadat ritual ni lah sembahyang apa semua ni, itu ritual. Tapi ada banyak ibadat-ibadat yang bukan nampak macam ibadat, tapi dia ibadat yang bukan ritual. Kerja, sapu sampah, parking kereta elok-elok, bawa kereta elok-elok, dekat pasar raya bila tolak troli, ambil barang tak jadi, janganlah main letak sepah-sepah, susunlah elok-elok balik. Kalau bagi barang jatuh, ambil kutip lah. Ini semua ibadat ni. Ini semua Tuhan redha ni. Walaupun kita rasa tak apa, ada orang lain nanti kutip dia yang susun balik. Nanti ada banyak kerja lain nak kena buat. Jangan tambah kerja dia. Apa saja benda baik yang kita buat, tolong cari keredaan Allah, bukan keredaan manusia. Sebab tu nombor 2 yang kita nak kena ada, wa an a'mala salihan tardah. Ya Allah, bantu aku, please ya Allah, bantu aku dah berumur dah sekarang ni, tolonglah bagi aku mudah nak buat banyak amal soleh, dan kau redha apa yang aku buat. Okey, itu nombor 2. Okey tuan-tuan, kita bekerja ke apa ke, make sure cari keredaan dalam apa saja kita buat. Kita berkeluarga, cari keredaan dalam rumah tangga kita. Boleh tuan-tuan setakat ni? Okey, sikit lagi. Yang ketiga, antara benda yang Allah nak kita minta dan kita kena dapat benda ni sekarang adalah wa aslih li fi dzurriyyati. Ini nombor 3. Nombor 1 dengan nombor 2 ni untuk kita. Nak jadi orang bersyukur, nak mudah buat amal soleh, nak Allah redha, itu kita. Tapi bila kita dah berumur tuan-tuan sekarang dah berumur 45, 50 lebih semua ni, tuan-tuan, apa yang tuan-tuan buat sekarang ni untuk siapa? Saya nak tanya tuan-tuan, untuk siapa? Untuk diri sendiri lagi? Untuk keluarga. Sebab tu yang nombor 3 ni, dia lebih pada keluarga.
Especially siapa? Anak-anak. Tuan-tuan ni, memang badan kat sini, kepala mungkin duk fikir anak-anak ni dekat rumah ni tinggal ni. Kan? Isteri dia duk fikir suami. Makan apa dia orang pagi ni? Memang dia fikir dia nak makan kejap lagi tu, tapi masa sama suami aku dia percaya sangat ni. Semalam dia ngangguk kata okey tak apa abang buat makan pagi. Tapi kepala kita duk fikir anak lagi, duk fikir lagi anak kan. Dalam nombor 3 ni Tuhan suruh kita minta wa aslih li fi dzurriyyati, ya Allah, jadikan sifat kebaikan yang aku ada sekarang. Sifat kebaikan ni maksudnya kita dah berumur, tuan-tuan, semayang pun tak kena paksa dah. Kan amal soleh pun dah banyak, kita buat maksiat kita dah slow tinggal. Dulu kita kenal diri kita dulu macam mana maksiatnya. Nak semayang pun bukan main payah, nak kena paksa baru semayang. Kalau tak tanya tak buat. Kalau tanya pun kadang-kadang kita kata jedah tapi belum. Dan kita kenal lah diri kita sendiri. Tak payah ceritalah yang tu. Sekarang ni tuan kena paksa lagi semayang. Anak paksa, bapak tak. Abah, kau apa ni, tak main Zuhur lagi? Pukul kan? Tak ada kan? Kita yang akan buat sendiri semua benda. Wa aslih li fi, ya Allah, jadikan sifat kebaikan apa yang kau ada sekarang meresap masuk pada jiwa anak-anak aku. Wa aslih li fi dzurriyyati. Hari ni yang kita tak nak buat jahat dah, nak buat baik. Harapnya anak-anak kita rasa perasaan tu. Hari ni kita semayang sendiri, semayang awal, suka pergi masjid, kerja betul. Apa semua-semua ni, ya Allah, jadikan apa yang aku rasa, apa yang aku dapat sekarang ni, amal soleh apa semua ni, harapnya benda ni meresap masuk dalam jiwa anak-anak. Harapnya dia juga boleh buat. Jangan tunggu umur dia 40-50 baru boleh buat. Biar dia muda-muda dah boleh semayang. Saya tak tahu lah, saya tak pasti tuan-tuan. Tuan-tuan cuba bayang benda ni. Kan? Tuan-tuan duduk kat rumah ni hujung minggu contoh ni, hari Sabtu hari ni. Kan pukul 5.30, 5.45 pagi, tiba-tiba kita dengar bunyi grill. Buka. Kita tengok anak kita yang lelaki, yang sekolah menengah tu, dia nak pergi masjid dengan pakai perekat dia, dengan baju Melayu dia, nak pergi masjid main subuh. Memang tu rutin dia. Tuan-tuan rasa apa? Atau mungkin tuan-tuan ada anak-anak kecil yang mungkin sekolah rendah lagi ke, yang pagi-pagi Isnin nanti nak siap pergi sekolah. Nak siap-siap pergi sekolah, kita kelabar, kita pun tak siap nak pergi kerja, anak pun nak siap pergi sekolah, ada van nak datang ambil depan rumah contoh, dah pin-pin dah ni. Kan kita mesti terpekik-pekik cepat-cepat akan tertinggal van sebab kita malas lagi hantar dia. Sebab kita pun dah bayar yuran kat van tu. Jadi kita cepat van dah tunggu ni. Tengok budak ni tak menyaut. Sakit hati dia ni kita orang buka-buka pintu bilik, tengok dia tengah rokok, tengah sembahyang subuh. Kita rasa apa? Tak apa, tertinggal van, asalkan aku tak apa, aku hantar, tak apa, asalkan dia boleh settle sembahyang. Kalau kita tengok anak kita boleh buat baik tuan-tuan, depan mata kita lega. Setuju tak? Setuju ke tak setuju benda-benda ni? Kan? Tambah pula ni depan mata kan. Bayangkan kalau nanti satu hari nanti anak kita tak ada depan mata kita, rasa-rasanya dia semayang tak? Kalau anak yang luar negara tu, duduk kat mana-mana negara orang putih mana kan, oi, jangan main-main kan. Saya 2 tahun pernah duduk dekat United Kingdom. Saya pernah lepas habis belajar dekat Mesir dulu, first degree, saya sambung, saya bekerja dekat United Kingdom. Orang Melayu Islam kita ramai lah, student. Ada yang relax duduk satu rumah lelaki perempuan. Melayu Islam kita, lelaki perempuan. Seronok lah duduk macam tu. Dengan umur muda masa tu, awal 20-an. Oh, seronok. Saya bekerja, saya berkawan-kawan kerja tuan-tuan. Antara kawan-kawan kerja saya adalah orang-orang Europe. Campur lah lelaki perempuan semua, tapi kita rumah asing-asing. Ada daripada Rusia, Lithuania, Poland. Kalau dari sudut cantik tak payah cakap lah, memang super model lah, tapi kerja sama dengan kita kat universiti semua. Oh, kalau saya nak rosak, boleh rosak tuan. Memang dia orang ajak kita duduk serumah dengan dia. Sebab dia pelik kita duduk serumah dengan lelaki semua. Dia pelik. Sebab dia orang jenis memang kena ada campur lelaki perempuan. Tapi bila kita lelaki semua, dia ajak saya untuk duduk stay dengan dia. Main-main kan. Bergegar juga kopiah. Kalau tidak kena doa mak ayah tuan-tuan, wa aslih li fi dzurriyyati. Ni the power of doa tu. Rasanya hanyut. Jadi kerisauan kita jadi mak ayah depan mata, kalau
Yang petang lagi di belakang kita tak tahu. Sebab tu kalau kita boleh doa yang ketiga ni betul-betul sungguh-sungguh, wa aslih li fi dzurriyyati. Seronok. Walaupun hari ni kita paksa anak semayang, kita tengok dia semayang pun kita dah lega, walaupun paksa. Apatah lagi satu hari nanti, mungkin dengan doa, penyebab doa ini kan, kita tak paksa dia boleh semayang sendiri. Itu luar biasa. Semayang ke apa-apalah, yang perempuan tutup aurat kan. Bukan sekadar pelajaran je bagus, bukan sekadar kerja je bagus. Kita janganlah happy sangat kalau anak kita semua kerja dah bagus, dah stabil, balik rumah sekali hujung minggu kan, anak menantu pakat balik rumah kita, kereta ni kereta ni, ini kereta ni, canggih-canggih rasa lega tengok anak-anak dah stabil lah semua. Jangan lega tang tu, makan tengah hari sama-sama seronok-seronok, happy-happy, sembang adik-beradik, tapi tengok tak main Zuhur. Agak nak asar baru semua pakat gelabah masuk bilik, masuk toilet, baru nak sembahyang. Itu kita kena rasa risau tu. Tambah pula kita dah berumur, dah umur 60, 70, tengok anak cucu semua. Aku dah start nak tinggalkan dunia ni. Aku dah start nak tinggalkan semua keturunan aku ni. Kita mesti ada satu kerisauan. Kalau aku tinggal dia orang ni nanti, sejauh mana dia orang ni boleh bagi saham dekat aku, yang boleh doakan aku, atau apa-apa benda baik yang dia buat mengalir pahala untuk kita dalam kubur, yang dah tak dia nak buat apa-apa lah tentu. Sebab tu penting nombor 3 ni, wa aslih li fi dzurriyyati. Dan kita akan rasa benda ni penting bila time kita matang lah, umur 40, 45 semua ni. Sebab masa kita umur 20-an, umur 30-an, kita tak ada fikir sangat anak pun tak ada masa tu. Kalau ada pun anak kecil lagi, tak boleh nak fikir lagi, anak kecil lagi. Tapi sekarang bila anak dah start membesar semua, dah start bekerja, kita dah start kena fikir, macam mana aku nak settlekan anak supaya nanti aku tak ada, dia boleh tolong settle aku. Bukan settle kat dunia je, kat akhirat atau dalam kubur lagi dia dah boleh boleh mengalirkan pahala untuk aku. Ni ayat nombor 3 ni, wa aslih li fi dzurriyyati. 3 benda ni yang kita kena ada bila kita cerita pasal umur, tuan-tuan. Pertama, nak jadi orang yang bersyukur. Yang kedua, nak jadi orang yang boleh buat amal soleh banyak. Maksiat memang confirm tinggal, amal soleh buat banyak, dan Allah redha apa saja. So make sure apa saja amal yang kita buat, pastikan dia betul, Tuhan akan redha. Dah betul, pastikan dia ikhlas, Tuhan akan redha. Buatlah ikhlas macam mana pun, kalau tak betul pun Tuhan tak redha juga. Semayanglah ikhlas macam mana pun, tapi tak betul-betul, rukun qauli, rukun fi'li ditampukang, tak kena jaga balik. Sebab tu kita buat KTPM ni nak improve balik benda ni. Tuan-tuan masih ingat mula-mula KKI dulu tu, kita cerita bab solat, ingat lagi tak? Syarat sah, rukun, masuklah bab wuduk, bab penyucian najis, semua ni benda basic ni kita ulang kaji balik kan. Sebab tu K2PM hari ni kita dah naik next level, kita ambil K2PM pula. Bukan kita cerita pasal leadership semata-mata, kepimpinan, cerita pasal tak, kita nak back to basic tentang agama ni. Sebab agama tu lah boleh develop kita punya leadership, boleh develop kita punya management, kerana agama yang ada. Maka K2PM professional mukmin, kita nak benda macam ni. Mudah-mudahan insya-Allah 3 benda ni harapnya kita boleh doa. Last kali penutup doa tu Allah sebut inni tubtu ilaik. Kita kena cakap, ya Allah, sesungguhnya aku kembali, aku bertaubat kepadamu, wa inni minal muslimin, dan aku mengaku akulah di kalangan orang yang tunduk dan patuh kepadamu, akulah di kalangan orang-orang Islam. Tuan-tuan kalau boleh hafallah doa ni. Kalau tuan-tuan ada effort, ayat 15 surah Al-Ahqaf, ayatnya panjanglah. Ambil tengah-tengah sampai hujung tu. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati. Nak sampai situ pun boleh, atau nak sampai hujung pun boleh. Inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Tolong hafal doa ni. Kalau boleh baca setiap kali semayang. Tadi lepas sembahyang subuh pun kita ada baca doa tu. So harapnya doa tu boleh bantu kita dan boleh bantu keturunan kita ni, insya-Allah. InsyaAllah kalau kita betul, family kita betul, keturunan kita betul, insyaAllah masyarakat confirm akan betul. Sebab tu pembentukan masyarakat, negara apatah lagi, datang daripada keluarga, datang daripada satu family. So kita semua ada tanggungjawab ini, insyaAllah. Tuan-tuan tolong hafal, saya harap tuan-tuan hafal doa ni. Boleh tuan? Nanti next K2PM saya nak interview seorang-seorang doa ni ya. Okay, so itu saja hari ni. Terima kasih banyak kepada semua. Harapnya ada manfaat, insyaAllah. Kalau tak semua pun adalah sikit-sikit, boleh kita ambil, kita muhasabah balik.
Dan yang penting action plan, plan tindakan apa yang aku nak kena buat berdasarkan apa yang kita bincang hari ini. So itu saja, terima kasih sekali lagi. Sekarang pukul 7 suku, saya rasa breakfast pun dah ready. Tuan boleh ke sana. Dan sekali lagi lah, tolong jaga pematuhan SOP kita, sebab kita nak beri contoh yang baik pada orang lain juga. Kabarnya ada 3 training, so crowded juga lah tu, dengan family lagi pun ada. So tolong jaga SOP tu, insyaAllah. Mungkin kita jarak pada fizikal tapi hati kita dekat, insyaAllah. Minta maaf salah silap, tolong doakan saya, apa yang saya cakap saya boleh buat dan saya dapat juga apa yang kita bincang hari ini. Dan kita doakan semua antara kita boleh dapat dan kita semua boleh buat, insyaAllah. Qul qouli hadza wa astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.